Ramai kadang-kadang saya tengok pakcik dia bawa dia budak lelaki. Pakcik dia bawa dia darjah 2 masuk dalam bilik, bagi cikelat kat dia. Tapi pakcik dia peluk dia okey, tapi dalam peluk tu tangan pakcik tu duk pergi jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Dia rasa tak selesa benda tu. Darjah 2, darjah 3. Dia main sekolah, dia cerita kat kawan-kawan cerita dekat cikgu. Kita kena bagi tahu kat dia. Memang ada program di sekolah. Tajuk dia sentuhan okey dan sentuhan tak okey. Kalau orang sentuhan kat sini okey ke tak okey? Okey. Kalau orang sentuh kat sini perempuan okey ke tak okey? Siapa boleh sentuh kawasan ni? Siapa boleh sentuh kawasan ni? Kita kena terang semua dekat anak, supaya anak kita jelas dan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan Imam Maharaja Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini akan termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk siapa yang Allah nak dia jadi orang baik dan orang bagus, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ni kita akan masuk dalam kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi. Kita masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20, makruh sembahyang waktu mengantuk. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahawa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mengantuk seseorang daripada kamu dan ia sedang sembahyang, maka hendaklah ia tidur sehingga hilangnya daripadanya rasa mengantuk. Kerana bahawasanya apabila seseorang di kalangan kamu apabila ia sembahyang sedang ia mengantuk, tidaklah ia mengetahui barangkali ia meminta keampunan kepada Allah, lalu ia memaki akan dirinya sendiri, yakni berdoa untuk kebinasaan diri. Baik, hadis malam ni Nabi SAW nak ingatkan kita tentang satu sikap dan satu sifat yang nama dia, yang ada pada semua manusia, nama dia adalah mengantuk. Mengantuk ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, adalah sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada manusia, menunjukkan bahawa manusia ni adalah sifat dia adalah lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada sifat mengantuk dan sifat tidur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah ni tak mengantuk dan tak tidur. Manusia ni dia ada satu sifat yang lemah. Sebab tu Allah sebut wa khuliqal insanu dha'ifa.
Kami jadikan manusia ni sifat dia adalah lemah. Antara kelemahan manusia ni adalah mengantuk. Sebab kita tak boleh tak mengantuk. Dia mengantuk lu baru tidur lah. Maknanya sekuat mana, sehebat mana, sechampion mana, sepower mana produk yang keluar dalam pasaran yang boleh hilangkan mengantuk, satu masa dia akan mengantuk juga. Dan mengantuk ni adalah satu benda yang semula jadi kat manusia. Dan cara untuk ubat mengantuk ni adalah apa? Dengan lena, dengan tidur. Kerana apabila kita mengantuk, apa benda pun kita tak boleh buat dengan fokus, dengan betul. Contohnya yang kata benda akhirat, benda dunia pun tak boleh. Kalau tuan-tuan mengantuk nak bawa kereta pun tak boleh. Tuan-tuan mengantuk dalam kelas, mengantuk dalam pensyarah mengajak, kita mahasiswa pensyarah mengajak, kita tak faham butiran apa dia cakap. Kita kadang-kadang kita main ceramah, main forum, kita letih sangat. Kita pun dengar lah mereka cakap tu, tapi tak tahu, tak faham betul apa dia cakap tu, sehingga menyebabkan kita jadi tak faham. Tak tahu apa yang orang cakap tu, jadi tak faham. Benda dunia ke, benda akhirat ke, dia penyelesaian dia adalah rehat sebentar lah. Rehat tu dengan tidur lah. Ada tak dalam pasaran kita ni produk-produk yang boleh hilangkan mengantuk? Ada lah. Tapi produk-produk macam tu dia tak berapa baik untuk kesihatan. Di hujung jalan, kalau kerap kita mengamalkan sekali-sekala, once a while, kalau kita nak bawa kereta mengantuk dan sebagainya, itu lainlah. Katalah emergency nak kena balik juga Pahang sebab adik kita meninggal, malam tu nak kena drive, okey, kena produk-produk tak mengantuk, okey lah, tak apalah, sekali-sekala. Tetapi mengamalkannya secara istimrar, continuously kita duk amalkan benda tu, boleh menyebab tak baik untuk kesihatan. Tak kira lah produk apa, kopi ke, jenis koko ke, jenis susu ke, apa-apa pun, kerana mengantuk ni dia punya ubat dia tidur. Tapi secara semula jadi, apabila kita ambil produk-produk tu, dia menghalang kita daripada tidur. Maknanya dia menghalang benda yang sepatutnya kita buat, dia halang. Patutnya time tu kita tidur. Dia dia akan berkesan pada kesihatan kita. Termasuk kata Nabi SAW masa mengantuk ni apa dia? Jangan semayang. Semayang ni maksud dia apa? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Fa inna ahadakum idza shalla wa idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Ketika kamu duduk semayang, kalau kamu mengantuk sangat, apalah kamu buat? Kamu tidur sehingga hilang mengantuk. Apa maknanya? Tengah kita duduk semayang, mengantuk, terus tidur aku tu. Masyarakat kedua tidur aku tu terus. Kan? Dan Nabi kata, falyarqud, sejurus tidur lepas tu. Tidur maknanya selepas daripada sembahyang. Bila sembahyang tu adalah sembahyang fardu. Kalau kita semayang fardu, mesti selesaikan semayang kita dulu, selesai habis, kemudian maknanya kita tangguhkan wirid kita, zikir kita, terus kita untuk tidur. Tapi kalau kita semayang tu adalah sembahyang sunat, maka boleh. Dalam ayat Quran Allah kata, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Maknanya benda-benda fardu, semayang fardu ni kita tak boleh suka hati batal. Mesti ada sebab yang kukuh dan utuh. Contoh dia apa dia? Rumah terbakar, menyebabkan nyawa, keselamatan. Kita perangat dalca semalam, lupa nak tutup. Kita duk bau, takut terbakar. Rumah flat, jadi rumah teres, boleh terbakar 2-3 rumah. Segera berhenti semayang. Sebab apa? Sebab benda tu melibatkan keselamatan, melibatkan nyawa, melibatkan benda tu boleh. Tapi kalau benda-benda yang tak ada masalah, contohnya apa? Contohnya ada orang main rumah kita, ting tong, kita pun berhenti semayang. Tak boleh. Semayang fardu. Hujan, kita lupa ambil baju. Ada 2 helai baju. Allah, baju kain semayang baru sidai ya. Tak boleh berhenti. Kena semayang habis, baru berhenti. Benda melibatkan keselamatan nyawa, contohnya kan, kita tengah semayang, tok imam jatuh. Tiba-tiba, sakit ke, sawan ke, jantung ke, berbuih mulut dan sebagainya, boleh berhenti. Siapa berhenti? 2-3 orang berhenti, angkat dia, jalan, orang duduk belakang, jadi imam, selesaikan semayang. Jangan satu masjid berhenti. 2-3 orang, selesaikan dia, ambil dia, bawa pergi tepi, telefon ambulan dan sebagainya. Ada pun orang di belakang imam, dia boleh ganti imam tu. Bab batas semayang lah.
Adapun sembahyang, kalau kita sembahyang qiyamul lail di waktu malam ataupun kita sembahyang tahajud dan sebagainya, kalau kita rasa terlalu mengantuk, boleh kita berhenti saat kita tidur dulu. Kerana butiran yang kita baca ketika malam tu kita tak tahu apa yang kita baca masa kita tengah sembahyang, tengah mengantuk. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita mencela diri kita sendiri disebabkan ngantuk. Ngantuk ni dia bahayalah. Kalau bawa kereta pun bahaya. Tertidur 2-3 saat je boleh. Banyak kita tengok kes-kes meninggal sebab apa? Tertidur sesat dalam kereta. Kuliah pun bahaya juga kalau tidur tak. Ada sekali tu, ada satu orang tu dia main kat saya. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya baru tahu kita boleh sembahyang jamak Isyak dan subuh," dia kata. Saya kata, "Tak ada sembahyang jamak Isyak dan subuh. Sembahyang jamak ni takhir atau takdimnya Zuhur Asar, Maghrib Isyak. Jamak ada." Dia kata, "Tak Ustaz, ada." Saya kata, "Dia hang dengar kat mana?" Saya kata, "Saya baru je dengar ceramah." Dia habaq nama ustaz tu. Saya kenal lah. Saya kata, "Tak betul ikut. Ustaz tu saya kenal. Mustahil dia mengajak macam tu." "Betul ustaz." Dia kata, "Boleh." Dia kata, "Boleh kita nak jamak di antara apa? Isyak dengan subuh tu." Dia habaq boleh. Saya telefon lah ustaz tu, hak dia habaq tu. Ngajak di masjid mana? Dia habaq nama masjid. Saya pun telefon dia. Saya tanya dia, "Betul ke ada macam ni ajak?" Dia kata, "Bukan. Malam tu masa dia mengajak, ada satu bab berkaitan dengan suami isteri. Jadi dia terlajaklah bagi tahu hukum dia sebagainya, maka dia bagi tahu jima di antara Isyak dengan subuh." Dia ni lena. Jadi dia faham sembahyang jamak Isyak dengan subuh. Lalu dia pergi jajar kata ceruk kat orang, kata boleh ceramah. Boleh. Bahaya mengantuk. Jadi kalau tuan-tuan mengantuk masa ceramah nak buat apa? Tidur. jangan tidur tengah-tengah ni. Kalau letih sangat contohnya kan. Jadi kalau kita dengar butiran yang tak betul, kita confirm balik dengan orang yang mengajak tu. Jangan kita cakap satu benda yang boleh. Jadi hukum dia meneruskan sembahyang ketika mengantuk ni, hukum dia makruh. Jadi sebab kita ni ada hak untuk badan kita, ada hak untuk Allah, dan hak untuk isteri, suami dan sebagainya, semua ada haknya. Maka kita tunaikan hak semua dengan sempurna. Ngantuk, tidur dulu, kemudian bangun dah segar sikit, ibadat balik. Itu lebih baik. Mengantuk dengan tidur ni beza dia. Kalau tidur ni dia dah main peringkat dia mimpi, itu alamat kata orang tu tidur. Mengantuk ni dia tak tidur, tapi dia tak berapa jelas benda yang orang cakap tu. Dia tengok pun mata pun tak apa nampak orang tu, telinga pun tak apa jelas. Sebab mata ni bila tutup, antara buka dengan tutup ni, maka telinga pun dia tak apa jelas, otak pun tak apa fungsi. Tu beza antara mengantuk dan tidur. Cuma Nabi SAW sebut, ketika kamu mengantuk, kamu berhenti dulu sembahyang. Tambah kalau dah tertidur, dimaafkan oleh syarak lah. Tertidur, sengaja tidur dekat waktu sembahyang dosa. Tapi sebelum waktu sembahyang tidur, lepas waktu sembahyang bangun, tak dosa, tapi kena ganti balik sembahyang tu. Baik. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat annaha kanat taghsilul maniyya min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma arahu fi buqa'atan aw buqa'an, wa fi riwayatin ukhra buqa'an. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya membasuh akan air mani daripada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat padanya ada tompok atau beberapa tompok, dan pada satu riwayat lain ada beberapa tompok. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha mengikis mani yang dah kering dah, yang ada pada pakaian. Mengikis kemudian digunakan untuk sembahyang. Kikis tu mani ni dia tak najis, tetapi dia kotor, tak sesuai nak pakai dalam sembahyang. Tapi kain yang kena tu dia taklah najis, kena buang. Maka kotor itu, apa yang kotor tu? Yang buang tu adalah mani tu, mani siapa?
Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidatina Aisyah? Maka ulama menyebut fudala minal anbiya ini semuanya suci. Apa sahaja yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya sangat suci dan sangat bersih dan tidak dikira sebagai najis. Walaupun mani ini tidak najis, tetapi dia tak boleh kita katakan apa yang benda yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kotoran, kita tak boleh cakap. Kerana apa ulama menyebut, ahli sunnah wal jamaah akidah kita menyebut fudala minal anbiya, apa saja lebihan yang keluar, darah ke ataupun mani ke, apa saja benda yang keluar, hatta najis, kencing dan sebagainya, semua itu adalah bersih dan suci. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Yusuf Kandahlawi, dia ada satu bab berkaitan dengan cinta dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jilid yang kedua ada kat saya tu, dia dah bawa beberapa kisah yang menunjukkan bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pengalaman terminum, antaranya darah. Siapa dia yang pernah minum darah? Itu adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ini, bapa dia Zubair bin Awam, mak dia Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Sayyidatina Abu Bakar lah, anak dia. Nama Asma, kakak pada Aisyah. Asma ni menikah dengan Zubair bin Awam. Dapat anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dengan Aisyah adalah mak menakan dia lah. Adalah kalau bahasa Penang kata cinema dia. Cinema dia lah. Depa duduk sebelah rumah. Jadi Abdullah bin Zubair ini dia sangat rapat dengan Aisyah. Dia akan lari main masuk rumah Nabi itu macam rumah dia, rumah mak menakan dia. Nabi itu kira pak menakan dia. Lari sini, lompat sini, budak kecil lari-lari situ dia. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sehingga rapatnya Abdullah ni dengan Aisyah, banyak dalam hadis disebut an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada mak Abdullah Aisyah. Sedangkan yang kita sedia makruf, Aisyah ni tidak pernah ada anak. Allah tak kurniakan anak pada dia, hasil perkongsian hidup dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebab apa dinamakan Ummi Abdillah? Ummi Abdillah ini merujuk kepada mak Abdullah. Abdullah mana yang Aisyah jadi mak ni? Mak menakan. Abdullah mana? Abdullah bin Zubair, anak kakak dia, anak menakan dia. Lari sini, lari sana di dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia dan Nabi kata kat dia, ini darah bekam aku, tolong buang darah ini di tempat yang orang tak tahu. Abdullah bin Zubair bawa darah tu ke tempat yang lokasi yang agak tersembunyi, yang orang tak tahu, dengan niat nak buang. Tetapi bila dia tengok darah tu, dia kata tak sampai hati nak buang. Tahu dia buat apa? Dia pergi makan darah tu. Makan darah. Darah ni tuan-tuan mutawasitah lah. Kalau kita ni najis mutawasitah. Sebab tu saya beritahu, kalau kita lah, ni bukan cerita Nabi, ni kita. Tuan-tuan pernah tak dulu terhiris bawang, potong terhiris? Kita buat apa dulu kecil-kecil? Kita isap dan buang, tak apa, jangan telan, kerana darah tu najis. Najis apa? Mutawasitah, tak boleh makan. Hang nak makan darah boleh, Dracula boleh. Kalau hang Dracula petang-petang, pagi manusia, petang Dracula boleh. Ataupun hang memang jenis ular, jadi makan darah, tak apa. Manusia hukum dia najis, tak boleh makan darah tu. Sedut boleh, kemudian buang. Adalah dia belajar kalau ular patuk dia kena buang bisa, contoh kan. Dia ada ilmu hak dia belajar, tak apalah. Tapi segera buang dan kumur, tak boleh ada bekas-bekas darah dalam mulut. Tapi Abdullah bin Zubair dia pergi makan darah tu. Dia mai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kat dia, "Abdullah, darah tadi mana?" Dia kata, "Saya dah simpan dekat tempat siapa pun tak tahu." Memanglah perut dia, siapa orang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kat dia, "La'allaka syaribta?" Hang minum kan darah tu? Dengan Nabi mana boleh ranjau? Mesti kena cakap betulnya. La'allaka syaribta? Hang minum kan darah tu? Dia kata, "Ha, saya minum." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang ada darah aku dalam badan dia akan diharamkan daripada masuk api neraka.
Tu hebatnya Abdullah bin Zubair. Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia jadi berani. Lepas minum darah Nabi tu, dia jadi macam berani, dia luar biasa. Keberanian dia tu bukan buat lawak mainnya, tahap dia tu. Jadi ada kencing, ada juga riwayat menyebut Nabi suka bubuh dalam bekas, ada minum, sahabat terminum. Semua tu kata ulama bukanlah satu benda yang kotoran, kerana apa yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nyata bersih dan sangat suci. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dan kita katakan makhluk ciptaan Allah Taala yang terbaik sekali. Semua benda yang Allah buat pada dia itu adalah bersih dan suci. Ayat yang keluar daripada jari Nabi itu adalah ayat yang paling bersih atas pada Zam-Zam lagi. Nombor satu ayat yang keluar daripada jari Nabi lah. Kemudian baru ranking ayat-ayat yang lain, termasuk Zam-Zam, mineral dan sebagainya duduk bawah lagi lah. Itu. Kemudian Aisyah kikiskan bekas mani tadi itu, kemudian digunakan untuk sembahyang. Daripada ni ulama bagi tahu mani itu tidak najis, boleh guna untuk sembahyang. Pakaian yang kena tu dia bukanlah najis. Cuma Imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahawa mani itu najis, hendaklah dibasuh akan dia. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali kata tiada najis. Mani ni suci tapi tak menyucikan lah. Kita tak boleh ambil uduk dengan mani, tak boleh basuh najis dengan mani, tak boleh. Boleh basuh kain tadi tu, boleh tak basuh dengan batu? Kain kita boleh istinja dengan batu kan? Istinja ini adalah merujuk kepada membasuh kubul dan dubur, bukan membasuh najis atau apa saja kotoran yang kena selain daripada kubul dan dubur. Katalah kain kena, kita tak boleh ambil batu, 3 batu kita boleh buat basuh kencing, sini tak boleh. Di mana boleh? Di kemaluan, di zakar sahaja boleh ambil batu 3 buat. Tu pun ada syarat dia. Kalau najis kena dekat kain, kita tak boleh cuci macam tu. Ataupun ambil tu cara dia lah. Kain kena cuci dengan air sahaja. Kalau kena air lah. Kalau mani kikis saja macam tu je boleh dah. Membasuh kain yang berdarah haid. Satu lagi, Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kanat ihdana tahidu thumma tarisu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma nusalli fihi. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, adalah salah seorang daripada kami berkeadaan haid, kemudian ia mengikis akan darah haid tadi pada kainnya ketika sucinya, kemudian ia membasuh dan dijiruskan ke atas sekaliannya, setelah itu disembahyangnya. Tadi tu basuh ayat mani, yang ni basuh darah. Darah haid ni dia adalah najis sebab dia termasuk dalam mutawasitah lah, darah lah, tak kira apa darah pun, nama kata darah, kita mesti bersihkan dia. Dalam hadis ini cara suci tu macam mana? Tuang air atas tu sehingga diyakini bersih, hilang tu, maka kain tu dah jadi bersih dah. Bukan kata kena darah tu kain tu kena buang, tak. Dia kena darah, dia jadi najis, tapi ada benda yang boleh hilangkan dia. Apa dia? Kita guna air mutlak, bersih lagi menyucikan, gunakan dia untuk cuci. Tak perah tak apa, tak bilas tak apa, tuang sampai hilang, okey. Di sini pun tak boleh basuh dengan batu. Ambil batu tu, ambil pasiak buka, tak. Ambil pasiak satu, lepas tu cuci 6 kali. Kan? Ini bukan darah, ni darah manusia, tak apa. Bukan darah binatang, kita katakan apa, mughallazah, baru cuci macam tu. Cuci dengan air biasa boleh. Daripada hadis ni kita tahu bahawa yang pertama, darah itu termasuk dalam kategori haid, kategori najis. Dan yang kedua, pakaian yang terkena najis itu, darah terutamanya, bukanlah mesti dibuang, tetapi ada cara untuk kita menyuci dan membersihkannya. Satu lagi hadis, dan sebab dia semua berkait-kait semua tu.
An Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan minal ansari qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa aghtasilu minal haid qala khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha thalathan thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istahya fa'arada biwajhihi aw qala tawaddai biha fa'akhadhtuha fajadzabtuha fa akhbartuha bima yuridu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata bahawa seorang perempuan daripada Ansar datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya saya hendak mandi daripada darah haid?" Tuan-tuan tengok ada beberapa benda di situ. Yang pertama, keberanian perempuan Ansar. Aisyah radhiyallahu taala anha seringkali memuji perempuan Ansar ni kerana untuk benda-benda yang betul ini kita tak payah malu kalau kita nak tanya. Kalau ada benda-benda apa soalan berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan hukum hakam, kita boleh tanya dan orang yang mengajak tu pun dia boleh mengajak. Jangan kita dengar orang tu mengajak bab mandi wajib. Macam mana orang perempuan dah selesai daripada kering haid dia nak mandi. Lepas tu bila ustaz tu cerita macam mana paling kurang ni kena duduk, ada kawasan-kawasan yang dia ni pernah berkeluarga atau perempuan yang belum pernah berkeluarga, ada kawasan-kawasan yang cara cuci dia. Bila kita cakap macam tu benda yang hak, benda betul, maka kita tak boleh kita kata dia ni mengajak lucuh ke tak. Sebab benda tu benda hukum hakam, kena cerita bagi elok. Kalau kita tak cerita betul, nanti orang tak tahu nak buat macam mana. Itu yang pertama. Bab-bab agama atau benda yang hak kita boleh tanya, tak apa, tak ada masalah. Dan kredit diberi pada perempuan Ansar kerana mereka rajin atau berani tanya benda ni. Yang kedua, kalau kita tengok daripada hadis ini, perempuan Ansar itu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan nama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah adab kita dengan guru kita. Kalau kita nak tanya, ada cara dia. Ni nak tanya, saya nak tanya macam tu je. Panggil, ada adab dia, cara dia. Jangan interrupt masa orang tengah mengajak macam tu. Kan badui tu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ceramah, dia terus tanya mata sa'a, bila kiamat. Orang kata duduk dulu, satgi Nabi duk cakap tu, duduk dulu. Bila nak tanya, tunggu. Kalau orang tu buka soalan ke ataupun di hujung kita angkat tangan tanya, tu adab dia. Ataupun satu lagi kita tengok macam mana perkataan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kita cakap. Kita dengan orang lah. Saya nak bagi tahu sikitlah kat tuan-tuan. Kita pernah dengar orang cakap ana dengan enta gitu. Lagu macam nak Arab-Arab sikit kan. Bagus cakap gitu tak? Bagus. Tapi tuan-tuan, dia ada dua perbezaan. Satu, tuan-tuan cakap Arab penuh. Satu lagi, tuan-tuan hanya menggunakan bahasa Arab ana dengan enta sahaja. Contoh, ustaz, lepas ceramah hari ni ustaz nak pergi mana? Ana ingat nak ajak lah enta nak pergi minum-minum. Contoh ayat. Tuan-tuan nampak ayat tu macam bagus tak? Bagus tak? Tapi perkataan kita ana enta campur dengan bahasa Melayu macam tu, bahasa kita maknanya aku dengan hang. Saya terjemah tuan-tuan bahasa tu. Ustaz ada nak pergi mana-mana lepas isyak malam ni. Aku ingat nak ajak hang minum-minum. Terjemahan dia macam tu. Tapi kalau tuan-tuan cakap Arab penuh, ada ana dengan enta, tak apa. Ana dengan enta nak cakap ni bila? Satu, dia lebih rendah daripada kita. Contohlah, umur ustaz tu 63. Ustaz tu cakap dengan satu lagi ustaz baru keluar grade 23. Ana enta. Boleh? Tak ada masalah. Orang yang lebih besar. Yang kedua, ana enta ni tak boleh kita guna. Kita baru tingkatan 3. Kita cakap dengan satu ustaz tu umur dia 62 tahun. Kita cakap ana enta. Tu tak boleh. Kerana tu nampak jadi macam biadab.
kurang adab macam tu. Nak cakap boleh, cakap Arab full version tak apa. Jangan cakap tentang anak enter je. Sama macam you and I lah. Ustaz, saya pernah kenal lah satu orang yang dikenali lah. Dia kata, you nak datang ceramah bila kat tempat I, you cakap lah. You boleh je mai cakap dengan ustaz gitu. Saya tak apa selesa lah. UI gitu. Melainkan hang UI ni siapa? Dengan orang yang sama level, boleh lah. Hang ustaz juga, dia tu ustaz juga, dia anak enter. Boleh level sama-sama, tak apa, tak ada masalah. UI ni bila? Hang sama-sama hang boleh lah. Sama saya terjemah tuan-tuan, UI dengan anak enter ni, budak tingkatan 3 cakap dengan satu orang pensyarah yang balik di kampung dia, UI. Doktor, I rasa you tak boleh lah parking sini. You kena parking kat depan lagi tu. Budak tingkatan 2 cakap gitu. Tuan-tuan nampak macam beradab tak? Tapi kalau dia cakap full version, dia tak jadi beradab, dia tak jadi kurajak ke tu. Contoh, doktor, can you please don't park your car here, park your car over there. Dia cakap benar, dia okey biasa. Tapi bila dia quote tentang UI dengan anak enter ni, dia jadi tak apa bagus sikit. Benda tu bagus. Dia cuba nak belajar cakap bahasa Arab dengan ustaz-ustaz, baguslah. Takkan dia nak cakap dengan orang lain. Tapi boleh cakap anak hantar dengan siapa? Dengan orang yang sama umur dengan kita boleh. Orang yang rendah daripada kita. Melainkan kita ni dah tok guru dah, sama-sama tok guru dia, atau dia cakap dengan anak murid dia, anak hantar, macam tu boleh, tak apa, tak ada masalah. Cuma adab kita tu, kalau orang kurang selesa, kita janganlah guna gelaran-gelaran macam tu. Kan, terutama UI ni. UI tempat lain lah, tempat ustaz panggil ustaz lah, senang lah, mudah kan. Demikian itu akhlak para sahabat apabila tanya pada Nabi SAW. Satu orang perempuan dia mai dekat Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah SAW, saya ni nak mandi wajib, nak mandi baru lepas daripada darah haid, macam mana nak mandi? Satu orang perempuan tanya. Maka Nabi SAW kata, ambil sepotong kapas kasturi, maka sucikan engkau dengan dia sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW berasa malu kerana perkara itu, lalu berpaling muka. Nabi kata, ambil kapas, mudah ni tuan-tuan, nak tahu kering ke tak kering lagi, dah habis dah haid tu, nak tahu kering habis ke tak habis, ambil kapas yang kering, masukkan di dalam faraj, dalam kemaluan. Kadang-kadang dia dah kering di tepi-tepi tu, tapi di dalam tu dia ada lagi darah sikit. Dimasukkan kapas 2-3 kali, tengok confirm tak ada darah, okey, dah kering, boleh mandi dan boleh solat. Tapi perempuan Ansar tadi tu dia agak kurang jelas lagi, dia duk tanya lagi. Bila berulang tanya benda, walaupun Nabi SAW, jadi Nabi ni seorang yang sangat pemalu. Jadi Nabi macam merah ada muka, nak terang lebih-lebih benda tu, benda dalaman melibatkan satu orang perempuan. Nabi pun nak guna bahasa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ada kat tepi tu, Aisyah buat apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata kat dia, kemudian aku memegangnya, aku lalu tarik dia, maka aku khabarkan padanya apa dikehendaki oleh Nabi. Nabi macam duk cerita, tapi Aisyah nampak Nabi ni macam dia dah malu sangat lah, tak tahu nak terang macam mana ni. Aisyah pegang tangan perempuan tu, mai tang ni, mai aku cerita kat hang. Dia masuk dalam, dia cerita detail clear, macam ni nak mandi, macam ni, masukkan kapas kawasan macam ni semua. Okey, baru benda tu Nabi SAW nak cerita, tapi Nabi malu sangat. Demikianlah wataknya. Kita kalau tuan-tuan, kalau orang tanya bab-bab ni, tambah kalau orang perempuan pula tanya, kalau mai bab tu, dia syok lah syarah. Syekh-syekh ulama-ulama di tanah Arab, di Mesir tak utamanya, bila main bab-bab ni kalau boleh dia tak berapa nak syarah sangat. Dia macam baca laju sikit, melainkan ada satu orang dua tak faham, dia macam seolah-olah macam nak laju sikit bab tu, sebab benda-benda tu kerana malu, dia ceritalah. Tapi kalau ada benda-benda yang melibatkan kita kurang jelas, boleh tanya. Tapi kalau bahasa kita, acik boleh nak cepatkan sikit, nak forward bab tu bagi laju sikit. Kita kalau bab tu kalau mengajak orang, kita syok lah. Kalau bab, cuba kita mengajak bab apa,
bab berkaitan dengan apa taharah semua mengantuk. Wah, mengantuk macam rimau tu. Cuba hang ngajak macam mana mandi wajib lelaki, mandi wajib perempuan tu, dia mata je spotlight. Bila ustaz nak terang, bila ustaz nak terang, minggu depan mai pula. Sebab bab tu tak habis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lain. Bila Nabi cerita bab-bab tu, Nabi SAW nak hurai ke, nak cerita ke, Nabi cerita kat perempuan tu. Cuma dia agak kurang jelas. Jadi kita tuan-tuan, dengan rumah kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, kita kena terang kat mereka macam mana. Kalau anak perempuan tu segan dengan kita, mak dia cerita macam ni, nak mandi wajib macam ni. Sepanjang mandi tu hang kena duduk. Kawasan-kawasan hang duduk, masa belahan hang duduk di celah hang tu, semua tu kena basuh. Kena dia termasuk daripada zahir, daripada kulit semua kena basuh. Kena terang pada dia. Anak-anak kita darjah 6, tingkatan 1 dah mai akil balik dah, kena cerita dekat dia secara detail. Saya di sekolah ada program Mekar, singkatan untuk melangkah ke alam remaja. Budak darjah 6 saya kumpul semua, laki duduk satu kawasan, budak perempuan darjah 6 semua akan duduk dengan ustazah. Masa tu soal jawab, sepagi tu soal jawab lah. Kita cerita, maksudnya hari tu uncut punya ceramah lah dengan budak-budak ni. Kadang-kadang budak darjah 6 ada yang dah mimpi dah. Kita cerita kat dia macam mana apa perkembangan, adalah slide-slide dia kita terang, ada soalan-soalan. Jadi mereka pun tak malu nak tanya. Kalau ada budak perempuan, mungkin segan nak tanya. Budak perempuan duduk dengan ustazah. Ustazah cerita mereka macam mana nak pakai, kalau ada main haid tu macam mana kiraan dia, macam mana boleh tak boleh, macam ni sentuhan mana okey, sentuhan mana tak okey. Dan main peringkat umur ni apa perasaan kita nanti main, semua tu kita terang. Tu sebahagian daripada tanggungjawab mak bapak bila anak dah akil balik dah. Bila anak akil balik ataupun menuju ke arah akil balik tu, kita kena mula terang kat mereka mana okey dan mana tak okey. Kadang-kadang dia tak tahu, dia ingat benda tu biasa. Mana sentuhan okey, sentuhan tak okey, kena habaq kat mereka tuan-tuan. Ramai kadang-kadang saya tengok pakcik dia bawa dia budak lelaki. Pakcik dia bawa dia darjah 2 masuk dalam bilik, bagi cikelat kat dia. Tapi pakcik dia peluk dia okey, tapi dalam peluk tu tangan pakcik tu duk pergi jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Dia rasa tak selesa benda tu. Darjah 2, darjah 3. Dia main sekolah, dia cerita kat kawan-kawan cerita dekat cikgu. Kita kena bagi tahu kat dia. Memang ada program di sekolah. Tajuk dia sentuhan okey dan sentuhan tak okey. Kalau orang sentuhan kat sini okey ke tak okey? Okey. Kalau orang sentuh kat sini, perempuan, okey ke tak okey? Siapa boleh sentuh kawasan ni? Siapa boleh sentuh kawasan ni? Kita kena terang semua dekat anak. Supaya anak kita jelas dan tahu. Benda-benda agama, terutama kita sebagai tanggungjawab, mesti terang pada anak-anak kita. Seperti mana Nabi SAW dan Aisyah terang kepada umat ini berkaitan dengan benda-benda yang sulit lah terutamanya. InsyaAllah. Nanti kita masuk hadis ke-25. Harus sembahyang di atas sampan. Kaki-kaki pancing boleh main dengar nanti untuk akan datang nanti, insya-Allah.